Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Rosmani Ali selaku pensyarah bagi kajian tindakan dalam pendidikan, yang dikasihi rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami, Nur Syafrina binti Nasir, Nur Faradiana binti Yazid, Nur Adlina Zifa binti Muhammad Hatta, Siti Ruhaikha binti Rohalid, Nur Fazwani binti Dagang akan membentangkan satu kajian tindakan yang berkaitan dengan meningkatkan kemahiran menyelesaikan penerapan matriks bagi pelajar tingkatan 5 dengan menggunakan kaedah up and down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazwani binti Dagang, bernombor matrik 061321. Okey, saya akan pergi kepada abstrak. Okey, abstrak untuk kajian ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan pendaraban matriks dalam kalangan pelajar tingkatan 5 melalui penggunaan kaedah up and down. Kajian ini berfokuskan kepada penguasaan konsep matriks dan melibatkan 3 orang pelajar dari tingkatan 5 Luqman daripada sekolah MRSM Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Daripada tinjauan awal, pengkaji telah dilakukan melalui pelaksanaan ujian selaras 1. Ujian selaras 1 ini merupakan ujian diagnostik juga terhadap pelajar tingkatan 5 Luqman. Tinjauan awal yang dilakukan mendapati masih lagi ramai pelajar yang tidak dapat menyelesaikan masalah pendaraban matriks dengan baik. Antara punca permasalahan yang dihadapi oleh pelajar adalah salah menggunakan konsep untuk pendaraban matriks dan juga tidak menjawab soalan dengan lengkap dan tidak memahami soalan matriks yang telah diberikan. Oleh itu, peserta kajian telah didedahkan dengan penggunaan kaedah up and down ini, iaitu kaedah visualisasi dalam menyelesaikan masalah pendaraban 2 matriks. Okey, dapatan kajian telah mendapati penggunaan kaedah up and down ini mampu meningkatkan tahap penguasaan murid dalam menyelesaikan pendaraban 2 matriks dengan melihat perbandingan markah daripada ujian pra dan ujian post. Kita pergi kepada pengenalan. Pengenalan terbahagi kepada 2, iaitu pendahuluan dan konteks. Okey, bagi pendahuluan, matriks ini merupakan antara topik yang penting dalam peperiksaan. Matriks ini merangkumi 2 subtopik, iaitu matriks dan operasi asas matriks untuk mata pelajaran matematik tingkatan 5. Topik matriks ini menyumbang markah yang sangat banyak, terutamanya ke dalam kertas 2. Operasi asas matriks adalah subtopik yang paling memberi masalah kepada pelajar, terutamanya untuk pendaraban matriks. Ini kerana pelajar sering melakukan kesilapan, iaitu salah menggunakan konsep mendarab matriks, tidak menjawab soalan dengan betul dan tidak memahami soalan. Oleh itu, kajian tindakan ini mengenai penguasaan topik matriks terhadap pelajar tingkatan 5 Luqman telah dilaksanakan. Ini adalah sebagai satu usaha bagi memudahkan lagi pelajar untuk memahami konsep matriks, terutamanya pendaraban matriks. Seterusnya kita pergi kepada konteks untuk pengenalan. Okey, pengkaji merupakan pelajar-pelajar semester 2 Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA di bawah program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan, iaitu DPP. Okey, kajian ini telah dilaksanakan di MRSM Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. MRSM Pengkalan Cepa ini merupakan salah sebuah MRSM Bitara. Okey, Bitara ini ialah program khas pendidikan tingkatan 4 dan tingkatan 5 sahaja. Untuk mendapatkan taraf Bitara ini, sekolah perlu berada dalam kedudukan 3 sekolah terbaik dalam Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia, iaitu SPM, untuk MRSM selama 3 tahun berturut-turut. Terdapat 3 sahaja MRSM Bitara, iaitu MRSM Tun Gafar Baba, MRSM Taiping dan MRSM Pengkalan Cepa. Pengkaji merupakan salah seorang pendidik di MRSM Pengkalan Cepa. Pengkaji mempunyai pengalaman dalam bidang matematik dan matematik tambahan dan mengajar tingkatan 4 dan 5 di sekolah MRSM Pengkalan Cepa ini.
Peserta kajian telah dipilih daripada salah sebuah kelas yang diajar oleh pengkaji, iaitu tingkatan 5 Luqman, di mana pengkaji telah mengajar mereka sewaktu mereka di tingkatan 4. Seramai 3 orang peserta kajian telah dipilih dan kebanyakannya pelajar daripada kelas 5 Luqman ini mempunyai latar belakang keluarga sosioekonomi yang sederhana dan tinggi. Terima kasih kepada Fazwani. Saya Nur Syafrina binti Nasir. Saya akan menyambung pembentangan ini dengan bahagian refleksi. Kajian ini dijalankan berdasarkan ujian selaras 1, di mana ujian ini dijalankan pada semester pertama pelajar tingkatan 5 bagi sesi 2021. Oleh itu, kami memilih sebuah kelas iaitu 5 Luqman, di mana mereka mempunyai 23 orang ahli. Okey, berdasarkan ujian yang dijalankan iaitu US1, terdapat 30% pelajar tidak mendapat markah penuh bagi topik yang berkaitan dengan matriks. Seperti yang kita tahu, bab topik matrik ini adalah antara topik yang membawa markah yang banyak di dalam setiap peperiksaan, di mana antara 3 markah sehingga 10 markah. Oleh itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kekurangan pemarkahan ini berlaku. Yang pertama adalah disebabkan pelajar kurang mahir dalam menggunakan konsep yang berkaitan dengan pendarapan antara 2 matrik. Yang kedua adalah pelajar tidak memahami soalan. Oleh disebabkan pelajar tidak memahami soalan, maka ia adalah satu faktor yang sangat besar dan sangat membawa kesalahan kepada pelajar. Sebagai contoh, soalan telah menetapkan pelajar untuk menggunakan satu kaedah, iaitu kaedah matrik, tetapi pelajar telah tidak memahami soalan bahawa soalan itu perlu menggunakan kaedah matrik, tetapi mereka menggunakan kaedah yang lain. Maka oleh sebab itu guru tidak boleh memberi markah kepada pelajar tersebut, walaupun jawapan yang ditulis oleh pelajar itu betul, tetapi mereka menggunakan kaedah yang lain. Okey, maka itu adalah menunjukkan pelajar tersebut tidak memahami soalan. Oleh sebab pelajar tidak memahami soalan, maka pelajar tidak akan mendapat markah yang penuh pada soalan tersebut. Ada juga yang tidak lengkap dengan jawapannya. Okey, daripada kajian tersebut, kami telah memilih seramai 3 orang pelajar untuk dijadikan peserta kajian. Ketiga-tiga pelajar ini dipilih berdasarkan markah yang terendah antara 30% tersebut. Merupakan antara kesalahan-kesalahan yang sering berlaku kepada pelajar, dan ini adalah ujian selaras 1. Kemudian kita tengok kepada fokus kajian. Okey, fokus kajian ini yang telah dijalankan adalah berfokuskan untuk kemahiran pelajar dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendarapan antara 2 matriks. Okey, masalah ini sering berlaku dan sering dihadapi oleh pelajar kerana mereka salah menggunakan konsep, tidak menjawab soalan dengan lengkap dan juga tidak memahami kehendak soalan. Okey, maka oleh sebab masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar itu, kami akan menggunakan satu kaedah untuk menyelesaikan masalah tersebut, iaitu kaedah dengan kaedah up and downs, di mana kaedah ini adalah untuk memudahkan para pelajar menjawab pendarapan antara 2 matrik,
di mana pendarapan itu adalah soalan yang sering berlaku dan sering ditanya di dalam peperiksaan, mana-mana peperiksaan. Jadi kami akan memperkenalkan mereka satu kaedah ini supaya mereka lebih memahami secara visual dengan pergerakan yang akan berlaku antara dua metrik itu, sama ada metrik pertama akan diturunkan dan metrik yang kedua akan dinaikkan. Maka mereka akan tahu di mana tempat yang persilangan, maka tempat persilangan itu akan menjadikan jawapan kepada soalan tersebut. Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan dengan pembentang seterusnya. Okey, terima kasih kepada sahabat saya. Sekarang saya akan membentangkan objektif dan soalan kajian beserta peserta kajian. Okey, yang pertama, kita tengok objektif kajian. Terdapat dua objektif bagi kajian tindakan ini. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar tingkatan 5 Luqman dalam penyelesaian pendaraban matriks menggunakan kaedah up and down. Objektif yang kedua pula adalah untuk mengesan keberkesanan terhadap pelajar tingkatan 5 Luqman melalui kaedah up and down dalam penyelesaian pendaraban matriks. Seterusnya kita tengok pula kepada soalan kajian. Soalan kajian yang pertama adalah bagaimanakah kaedah up and down dapat meningkatkan kemahiran terhadap pelajar tingkatan 5 Luqman dalam penyelesaian pendaraban bagi topik matriks. Dan yang kedua adalah adakah kaedah up and down dapat memberi keberkesanan terhadap pelajar tingkatan 5 Luqman dalam penyelesaian pendaraban matriks. Seterusnya, kita pergi kepada peserta kajian. Dalam kajian tindakan ini, kami memilih 3 orang murid yang memperoleh pencapaian terendah sebagai peserta kajian kami. Pelajar tersebut telah mendapat markah kurang memuaskan di dalam ujian diagnostik yang telah dijalankan. Berdasarkan pemerhatian, didapati ketiga-tiga orang pelajar ini mempunyai motivasi yang rendah dan telah menunjukkan kurang minat terhadap pembelajaran. Bagi pelajar pertama, Zaham merupakan bukan nama sebenar. Beliau mempunyai perwatakan kurang bercakap. Beliau mempunyai minat terhadap aktiviti luar akademik. Sebagai contoh, Izham selalu meminta izin kepada guru untuk menjadi sukarelawan bagi sesuatu event ataupun majlis yang diadakan oleh pihak sekolah. Manakala dari segi tingkah laku, beliau kurang aktif di dalam kelas. Dari segi akademik pula, lemah, iaitu kurang faham di dalam kelas. Pelajar yang kedua pula adalah Aisyah, bukan nama sebenar. Perwatakan beliau suka bercakap. Dari segi minat pula, beliau lebih berminat terhadap aktiviti akademik. Dari segi tingkah laku, beliau kurang aktif di dalam kelas. Beliau malu untuk bertanya di depan khalayak ramai jika ada masalah tentang pembelajaran ataupun tidak faham bagi sesuatu pembelajaran ataupun subjek mata pelajaran. Aisyah sentiasa akan bertanya kepada kawannya terlebih dahulu. Beliau tidak akan terus tanya kepada guru. Dari segi akademik, Aisyah merupakan seorang pelajar lemah, iaitu cuai ketika menjawab soalan. Dan pelajar yang terakhir adalah Alia, bukan nama sebenar. Dari segi perwatakan, Alia seorang pelajar yang paling banyak bercakap. Dari segi minat, Alia lebih berminat kepada aktiviti luar akademik. Dari segi tingkah laku, Alia aktif di dalam kelas. Dan yang terakhir, dari segi akademik, Alia seorang pelajar yang lemah, iaitu cuai ketika menjawab soalan. Alia seorang pelajar yang berani bertanya ketika guru mengajar, tetapi beliau seorang yang cuai ketika menjawab soalan peperiksaan tanpa panduan ataupun tunjuk ajar daripada guru. Okey, jika guru memberikan tunjuk ajar ataupun panduan kepada Alia, beliau dapat menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Okey, setakat ini sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat saya.
Seterusnya, beralih kepada pelaksanaan tindakan. Langkah-langkah tindakan untuk kajian ini adalah menggunakan model Kurt-Lewin 1946 dan Laidlaw 1982. Model ini mengandungi 5 langkah utama iaitu mengenal pasti masalah, merancang, melaksanakan tindakan, mengumpul data dan akhir sekali refleksi. Okey, sekarang kita lihat untuk langkah yang pertama iaitu mengenal pasti masalah. Dalam kajian ini, kami memeriksa kertas ujian selaras 1 bagi pelajar tingkatan 5 Luqman. Ujian ini dijadikan sebagai ujian diagnostik. Setelah disemak, didapati sebahagian pelajar tidak mendapat markah penuh dalam topik matriks disebabkan mereka tidak memahami konsep terutamanya dalam pendaraban matriks. Permasalahan pelajar ini juga dikenal pasti melalui pemerhatian pengkaji sebagai guru matematik mereka. 3 orang pelajar yang paling lemah dalam ujian diagnostik tersebut dipilih sebagai peserta kajian. Seterusnya, langkah yang ketiga iaitu langkah merancang. Kami telah membina jadual tindakan pelaksanaan mengikut minggu untuk melaksanakan kajian. Dapatan dari ujian selaras 1 tadi dan pemerhatian pengkaji dijadikan panduan untuk membina kaedah baru. Kami mengadakan sorotan literatur dan rujukan dari pelbagai sumber serta mengadakan perkongsian idea antara ahli kumpulan. Akhirnya, kami membuat keputusan untuk menggunakan satu kaedah yang diberi nama kaedah up and down untuk membantu pelajar memahami konsep pendaraban matriks. Langkah seterusnya ialah melaksanakan tindakan. Kami melaksanakan tindakan dengan sesi intervensi menggunakan aplikasi Google Meet yang dimulakan dengan ujian pra. Ujian pra digunakan sebagai data awal pencapaian peserta kajian. Diikuti pula dengan penerangan kaedah up and down oleh pengkaji. Kaedah up and down bermaksud apabila matriks kedua di-upkan atau dibawa ke atas manakala matriks pertama pula di-downkan atau dibawa ke bawah seperti rajah yang pertama. Matriks tersebut akan dibaca seperti huruf L yang songsang. Bacaan bagi matriks yang pertama ialah dari kiri ke kanan, manakala untuk matriks yang kedua ialah dari atas ke bawah. Nombor pertama dalam baris pertama akan didarabkan dengan nombor pertama dalam lajur yang pertama bagi matriks kedua. Kemudian ditambah dan diulang untuk nombor kedua. Seperti contoh dalam rajah yang kedua. 4 didarab dengan 3 tambah 0 didarab dengan 5. Kemudian langkah tersebut akan diulang untuk baris yang kedua pula bagi matriks yang pertama. Dan didarabkan dengan lajur yang pertama bagi matriks yang kedua. Okey, seperti contoh berikut. Negatif 2 darab 3 tambah 1 darab 5. Kemudian pengkaji memberi contoh yang kedua iaitu bagi pendaraban matriks untuk saiz 3/2 dan saiz 2/2. Pengkaji mengarahkan peserta kajian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bimbingan pengkaji. Seterusnya, setelah siap, pengkaji mengadakan perbincangan mengenai jawapan dan jalan kira bagi contoh tersebut. Setelah memastikan kesemua peserta kajian telah memahami dan menguasai kaedah up and down, ujian pos telah diberikan kepada peserta yang juga mempunyai 3 item. Proses pengumpulan data ini termasuklah pemerhatian, temubual bersama peserta kajian dan analisis dokumen iaitu ujian pra dan ujian pos. Pemerhatian dilakukan untuk keseluruhan sesi intervensi untuk melihat sama ada mereka benar-benar memahami dan dapat menguasai kaedah up and down. Temubual pula digunakan untuk menguatkan dan melengkapkan data yang diperoleh dari pemerhatian tadi. Temubual berstruktur digunakan untuk mendapatkan data dari peserta kajian. Keseluruhan sesi ini dirakam untuk menjamin data-data
kekal untuk dianalisis dan data juga tepat. Langkah yang terakhir iaitu refleksi. Langkah ini merangkumi pengkaji, mensintesis perubahan dan peningkatan dalam diri guru dan pelajar, menilai kembali kesan tindakan yang diambil dan kefahaman baru yang diperoleh, dan akhir sekali merancang tindakan susulan. Refleksi ini tidak berfokus kepada pencapaian pelajar sahaja, tetapi juga pelaksanaan kajian yang dilakukan oleh pengkaji. Selain itu, ia dapat melihat sama ada terdapat kelemahan dalam kajian ini atau perkara yang boleh ditambah baik untuk peningkatan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini, pengkaji telah menggunakan beberapa kaedah untuk mengumpul data iaitu pemerhatian, analisis dokumen dan juga temu bual. Seterusnya, pengkaji membuat analisis data untuk menjawab persoalan dalam kajian ini. Pemerhatian tidak bersekutu dijalankan untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi melalui tingkah laku peserta ketika sesi PDPR serta bahasa badan. Di samping itu juga, pemerhatian dilaksanakan bagi mendapatkan tindak balas peserta kajian ketika proses PDPR sedang dijalankan dan direkodkan di dalam nota lapangan. Seterusnya, untuk ujian pra dan ujian pos, kedua-dua ujian ini dilaksanakan untuk menguji tahap kemahiran peserta tentang penguasaan penyelesaian pendarapan matriks berdasarkan jumlah markah diperolehi. Pihak pengkaji telah membuat analisis perbandingan antara ujian pra dan ujian pos untuk mendapatkan pola data. Seterusnya, untuk temu bual berstruktur, pihak pengkaji telah melaksanakan dan diterjemah temu bual tersebut di dalam bentuk transkripsi. Temu bual ini bertujuan untuk mencari kategori dan tema bagi menjawab objektif kajian ini. Bagi mendapat maklum balas secara langsung tentang subjek diajar pada proses PDPR. Untuk dapatan kajian melalui pemerhatian, sebelum kaedah up and down ini diperkenalkan, berdasarkan nota lapangan yang telah ditulis oleh pengkaji, pemerhatian ketika proses menjawab soalan ujian pra dilaksanakan mendapati bahawa peserta kajian tidak dapat menyelesaikan soalan dalam masa yang ditetapkan. Pelajar juga menunjukkan riak wajah keliru serta kurang keyakinan. Namun, selepas kaedah up and down ini diperkenalkan, berdasarkan nota lapangan, P1 telah menyatakan bahawa kaedah up and down ini lebih mudah berbanding dengan kaedah sedia ada. Peserta lain juga dapat menyelesaikan dengan masa yang singkat serta lebih berkeyakinan untuk menyelesaikan soalan tersebut. Untuk dapatan kajian analisis dokumen, berdasarkan perbandingan antara ujian pra dan ujian pos, kita dapat lihat bahawa terdapat peningkatan dari segi pemarkahan untuk ketiga-tiga peserta kajian. Ini membuktikan bahawa keberkesanan kaedah up and down ini dapat dibuktikan. Untuk dapatan kajian melalui temu bual, sesi temu bual telah diterjemah dalam bentuk transkrip. Hasil daripada temu bual yang dijalankan, peserta kajian memberi respon yang positif terhadap keberkesanan kaedah up and down kerana dapat meningkatkan kemahiran dalam menyelesaikan pendarapan matriks. Soalan pertama yang pengkaji tanya adalah, adakah anda meminati topik ini? Ketiga-tiga peserta menjawab ya dan mereka menyatakan bahawa mereka meminati topik ini. Okey, soalan kedua pula berkenaan dengan apakah kesukaran topik ini. Pelajar pertama iaitu P1 telah menyatakan bahawa dia sangat cuai dalam melakukan operasi dan jalan kira. P2 pula menyatakan bahawa selalu keliru apabila ingin membuat jalan kira. Untuk P3 menyatakan bahawa topik ini mudah berbanding dengan topik lain. Pengkaji juga bertanyakan kepada peserta, adakah kaedah baru ini memudahkan mereka untuk menyelesaikan masalah soalan pendarapan matriks? Okey, P1 telah menjawab ya, iaitu kaedah ini lebih mudah dan cepat. P2 pula menyatakan bahawa kaedah baru ini lebih cepat digunakan sebab tidak mengelirukan apabila ingin menggunakannya. P3 pula menyatakan bahawa kaedah up and down ini diperkenalkan
dapat memudahkan beliau untuk menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya pengkaji juga bertanya kepada peserta, apakah perbandingan di antara sebelum dan selepas kaedah up and down ini diperkenalkan? Okey, P1 menyatakan bahawa beliau lebih yakin dengan jawapan yang telah dibuat adalah betul. Selain itu, kaedah ini juga sangat mudah dan cepat berbanding dengan kaedah sebelum ini. P2 pula menyatakan bahawa kaedah baru ini lagi senang untuk digunakan berbanding dengan cara lama, iaitu lebih senang dan mudah dan tidak cepat keliru. Okey, P3 pula menyatakan bahawa kaedah ini dapat membuat visualize persamaan yang digunakan, jadi lebih mudah untuk digunakan persamaan tersebut. Seterusnya adalah bukti hasil pelajar tentang ujian mereka. Akhir sekali, kita beralih kepada refleksi kajian. Analisis ujian pra dan ujian pos menunjukkan peningkatan peratus markah sebanyak 208.33% untuk keseluruhan peserta kajian. Analisis pemerhatian dan temubual juga menunjukkan perubahan yang positif terhadap tingkah laku dan persepsi peserta kajian terhadap penyelesaian pendaraban matriks. Mereka mengatakan kaedah up and down ini lagi mudah untuk difahami. Dilihat kaedah tersebut berkesan kepada pelajar tingkatan 5 Luqman dalam memahami konsep penyelesaian pendaraban matriks. Oleh itu, kedua-dua objektif dalam kajian ini telah berjaya dicapai. Seterusnya, kita beralih kepada kefahaman baru pengkaji. Kajian ini memberi kesedaran kepada pengkaji untuk lebih kreatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran, terutamanya yang berbentuk visualisasi untuk memudahkan pelajar memahami konsep matematik. Pengajaran secara simbol atau perwakilan visual terbukti dapat membantu pelajar untuk mengaplikasikan matematik dengan lebih efektif. Dari aspek pelaksanaan kajian pula, terdapat sedikit kekangan kerana sesi intervensi dilakukan secara atas talian melalui aplikasi Google Meet. Pemerhatian untuk peserta kajian agak terbatas, gangguan liputan internet dan sebagainya. Pengkaji hanya dapat melihat apa yang jelas di skrin komputer sahaja. Jadi pada masa hadapan diharap kajian ini boleh ditambah baik dan diadakan secara bersemuka bersama-sama pelajar. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.